Assalamualaikum, kami ingin membentangkan tajuk 11 iaitu cabaran ekonomi rakyat Malaysia semasa tempoh PKP dan hubungan dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Pengenalan Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia 2020 hingga 2021 juga diringkaskan sekadar PKP, merujuk kepada tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap coronavirus mulai 18 Mac 2020. Hal ini bertujuan mengasingkan dan mengekang sumber wabak coronavirus. Saya akan menyambung pembentangan tentang kronologi. Pada jam 9 malam 16 Mac 2020, waktu Malaysia, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberikan ucapan secara rasmi di kaca televisyen dan secara rasmi mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan orang ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sepaneka yang menjual barang keperluan. Berkuat kuasa pada 18 Mac 2020, Malaysia secara rasmi telah mengisytiharkan PKP. Pada 30 Mac 2020, Kerajaan Pusat telah menetapkan bahawa semua perniagaan seperti pasar raya dan restoran termasuk perkhidmatan penghantaran makanan hanya boleh dikendalikan dari pukul 8 pagi sehingga 8 malam bermula 1 April. Seseorang tidak boleh menemani orang lain semasa perjalanan kecuali dengan tujuan untuk perubatan. Radius perjalanan 10 km sahaja untuk semua pelancong, termasuk untuk tujuan perubatan, dan melarang semua jenis perhimpunan kecuali untuk pengebumian. Namun para hadirin mesti dalam jumlah yang minimum sahaja. Untuk video kali ini, saya akan menyatakan tentang kesan yang dihadapi oleh rakyat semasa Perintah Pergerakan Kawalan PKP. Antara kesan yang dihadapi oleh rakyat, yang pertama ialah keperluan asas rakyat. Kebanyakan pasaraya di seluruh negara mula menerima pembelian barangan keperluan secara mendadak, terutama sekali barangan topeng kesihatan yang terhad menyebabkan harga topeng meningkat secara mendadak. Sebagai tindak balas, Perdana Menteri Malaysia berkata dalam ucapan televisyen pada 16 Mac bahawa beliau yakin bekalan makanan keperluan harian dan pengajian kesihatan termasuk topeng kesihatan mencukupi di seluruh negara. Yang seterusnya adalah bilangan rakyat yang menganggur di Malaysia. Bilangan rakyat yang menganggur dijangka mencecah 1 juta. Ia juga memberi impak kepada 4 juta rakyat berdasarkan purata 4 orang bagi setiap keluarga. Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP menyeluruh akan lebih dirasai oleh semua golongan, terutama yang berpendapatan rendah. Dan yang ketiga adalah kesihatan mental rakyat. Masalah kesihatan mental ini menjadi semakin serius sejak kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di seluruh Malaysia. Hal ini demikian telah memberi impak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup semua peringkat masyarakat dari muda sehingga tua dan terutamanya kepada golongan wanita. Kerana golongan wanita yang amat terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP kerana mereka perlu memegang dan memainkan pelbagai peranan ketika di rumah seperti ibu, isteri, bekerja dan suri rumah. Hal ini telah menjadikan kehidupan mereka lebih mendalam dan ini telah memberikan kesan kepada kesihatan mental mereka. Menerangkan tentang kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap masyarakat pada masa kini. Kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap sebuah negara bergantung pada pelaksanaannya, tetapi terhadap beberapa kesan yang umum yang mungkin akan berlaku. Pertama, keperluan asas rakyat. Kebanyakan pasar raya di sebuah negara mula menerima pembelian barangan keperluan secara mendadak, terutama sekali bekalan topeng kesihatan yang terhadap menyebabkan harga topeng meningkat secara mendadak.
Sebagai tindak balas, Perdana Menteri Malaysia berkata dalam ucapan televisyen pada 16 Mac bahawa beliau yakin bekalan makanan, keperluan harian dan penjagaan kesihatan termasuk topeng kesihatan mencukupi di seluruh negara. Yang kedua ialah bilangan rakyat menganggur. Bilangan rakyat yang menganggur dijangka mencecah 1 juta yang juga memberi impak kepada 4 juta rakyat berdasarkan purata 4 orang bagi setiap keluarga. PKP menyeluruh akan lebih dirasai oleh semua golongan terutama pada yang berpendapatan rendah dan pekerja sektor informal. Yang ketiga ialah kesan mental rakyat. Masalah kesihatan mental ini menjadi semakin serius sejak kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh Malaysia. Hal yang demikian telah memberi impak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup semua peringkat masyarakat dari muda sehingga tua dan terutama pada golongan wanita. Yang keempat ialah kesan terhadap kesihatan awam. PKP bertujuan untuk mengawal penularan wabak seperti COVID-19. Ini membantu mengurangkan kesan jangkitan dan kematian, tetapi ia juga boleh memberikan tekanan kepada sistem kesihatan dan pekerjaan kesihatan. Yang terakhir ialah kesan terhadap ekonomi. PKP boleh mengganggu aktiviti ekonomi negara dengan menghadkan pergerakan orang dan perniagaan. Ini boleh mengakibatkan kerugian ekonomi dan kehilangan pekerjaan. Walau bagaimanapun, kesan PKP juga bergantung pada bagaimana ia diuluskan pada sektor lain seperti vaksinasi dan langkah-langkah keselamatan awam yang dilaksanakan. PKP boleh menjadi alat yang berguna dalam mengawal wabak, tetapi ia juga mempunyai kesan negatif yang perlu diambil kira dan diurus dengan bijak. Punca berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia terbahagi pada beberapa faktor. Yang pertama ialah pihak kerajaan terdesak untuk melanjutkan PKP demi memastikan nyawa rakyat Malaysia tidak terancam akibat wabak COVID-19. Yang kedua ialah pelanjutan PKP adalah selaras dengan Nasihat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menggesa semua untuk tidak menarik balik PKP di negara masing-masing sehingga ancaman wabak COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya. Faktor yang terakhir ialah Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan adalah disebabkan oleh peningkatan kes COVID-19. Hal ini kerana jumlah kes harian baharu yang terus menunjukkan trend peningkatan bagi mengurangkan bilangan kes di dalam negara supaya wabak penyakit tidak tersebar kepada orang lain kerana kebanyakan kes berpunca daripada kluster yang membabitkan tempat kerja. Cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh PKP. Poin pertama ialah memotong gaji pekerja kerana menghadapi kesukaran bayar gaji pekerja dan penghasilan perniagaan semakin merudum. Poin yang kedua ialah memberhentikan pekerja kerana dianggap sebagai satu penindasan dan tidak mampu menanggung gaji pekerja yang ramai. Pihak berkuasa iaitu pihak MTUC mencadangkan memperkenalkan EER. Poin yang ketiga ialah pengangguran semakin tinggi kerana beban kewangan semakin berat untuk ditanggung dan tidak diterima masuk mana-mana premis pekerjaan. Bincangkan tentang isu cabaran ekonomi rakyat Malaysia sewaktu PKP. Antara cabarannya adalah industri perkilangan tidak mampu untuk membayar gaji pekerja yang telah diletakkan. Hal ini kerana tidak mahu perniagaan itu berundung. Seterusnya, peningkatan harga barang mentah meningkat seperti ayam, telur dan sebagainya. Hal ini kerana tindakan pengguna yang membeli barangan keperluan tersebut membeli secara berlebihan sejak PKP. Kesimpulan,
pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah satu insentif daripada pihak kerajaan. Jika tiadanya PKP, maka banyak nyawa yang akan terkorban dengan sia-sia dan wabak COVID-19 akan semakin berleluasa. Selain itu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah cabaran bagi semua anggota masyarakat dari sudut kesihatan, ekonomi dan etika. Individu serta masyarakat, pihak kerajaan memainkan peranan yang penting bagi memaksimumkan ekonomi negara untuk sentiasa berterusan. Kita perlulah beretika dan berdisiplin dalam menghadapi semua cabaran.